wa man wala. Apa khabar semua? Sakit kaki, sakit lutut? Semua okey dah semalam tengok dah mula ada yang melontar walaupun belum musim haji. Alhamdulillah. Baik. Kita berada di kawasan Jabal Thur. Jabal Thur ini merupakan satu peristiwa penting dalam sirah, yang mana kalau siapa biasa dengar ceramah Ma'al Hijrah, dia akan dengar nama Jabal Thur. Jabal Thur ialah satu gua yang mana Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya ketika mana mereka ingin berhijrah pergi ke Madinah. Maka Nabi SAW keluar daripada rumah. Nabi berjalan dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan Islam, untuk membantu Nabi SAW, sebab Nabi tak boleh guna laluan biasa, tak boleh guna highway. Dia kena guna jalan laluan yang luar biasa, kerana pada waktu tu orang Quraisy telah pun mengeluarkan tawaran kepada sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, kami akan berikan ganjaran. Maka setiap orang cari. Sebab tu Suraqah bin Malik pada waktu tu berusaha nak pergi tangkap Nabi SAW. Jadi bila mana Nabi keluar daripada Mekah, Nabi bermalam di Gua Sur, di atas sana lah, ya? Yang mana apabila Nabi SAW bermalam di Gua Sur bersama dengan Abu Bakar, duduk di sana selama 3 hari. Kenapa duduk di sana selama 3 hari? Nak bagi orang Quraisy pada ketika itu putus asa, sehingga dia orang rasa Muhammad ni dah tak boleh jumpa lagi dah. Pada waktu malam, anak pada Abu Bakar akan bermalam di sini, siang dia akan balik. Sebelum orang bangun, dia akan balik duduk kat Mekah, memberi berita kepada Nabi SAW apa yang orang Quraisy nak buat. Asma pada waktu tu sedang mengandung, bawa bekalan makanan untuk pergi ke atas. Jadi cuba kita bayangkanlah, dulu ada orang mendaki, tapi sekarang ni dah tak ada. Dulu memang ada orang mendaki, tak tahu mungkin tak dibenarkan. Tapi saya sendiri tak pernah ada pengalaman lah. Gua Hira saya pernah naik, tapi Gua Hira tu pun nak naik mencabar. Kalau Gua Sur ni lagilah mencabar, memang penat lah. Jadi kita bayangkanlah bagaimana pengorbanan Nabi SAW dan Abu Bakar pada ketika itu, duduk dalam tu dalam keadaan diburu, dalam keadaan diburu, sehingga Abu Bakar pada masa tu disebut dekat Nabi SAW dalam gua tu, orang Quraisy dah, ni Sahih Bukhari, orang Quraisy dah ada di pintu gua dah. Dia macam gua tu ke bawah, dia kena masuk ke bawah. Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum ila qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka melihat kaki mereka, mereka akan nampak kita kat bawah. Sehingga Nabi SAW kata, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain illallah thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apa yang kau sangka kita berdua, tetapi Allah sebenarnya yang ketiga yang berada bersama kita pada pada waktu itu. Timbul satu persoalan. Satu persoalan yang sama-sama kita kena tanya. Sebab sirah ni, antara yang menulis fiqh sirah ialah Ibn Qayyim, antara yang menulis sirah ialah fiqh sirah ialah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Persoalan yang kita perlu tanya, sebab setiap daripada peristiwa sirah ni ada ibrah, ada ibar, ada pengajaran yang kita kena tanya. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dan kenapa macam ni? Okey. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah berlaku setelah 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah. Betul? Dah 13 tahun dekat Mekah, barulah datang perintah untuk hijrah. Isra dan Mi'raj bila? Sebelum daripada hijrah. Kerana Isra dan Mi'raj berlaku apabila Abu Talib meninggal, apabila Khadijah meninggal. Kan? Ada 4 perkara. Nanti bila kita pergi Taif, kita akan cerita. Peristiwa Taif berlaku, dan pemulauan ekonomi pun berlaku. 4 perkara yang menjadikan Nabi SAW dalam keadaan duka cita yang teramat sangat. Maka Allah Ta'ala jemput Nabi SAW pergi ke
Isra' dan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, beri hiburan. Sebab itu ulama sirah kata Isra' wal Mi'raj tasliyah li Rasul. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan satu hiburan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nya. Persoalan yang kita perlu tanya, Isra' dan Mi'raj dah berlaku. Peristiwa hijrah lepas Isra' dan Mi'raj, yang Nabi SAW pergi duduk gua ni 3 hari pasal apa? Boleh pergi naik ke Sidratul Muntaha naik burak, pasal apa tak boleh pergi Madinah naik burak? Ni persoalan yang kita kena tanya dalam diri. Jawapan dia adalah kerana peristiwa hijrah itu adalah peristiwa untuk menegakkan agama. Isra' dan Mi'raj khas untuk Nabi, keistimewaan. Kita tak dituntut untuk pergi Isra' dan Mi'raj. Siapa yang kat sini pernah pergi Isra' Mi'raj? Kalau ada yang angkat tangan, kena makan ubat lah lepas ni. Kan? Kita tak dituntut, kerana itu adalah khas untuk Nabi SAW. Kalau ada orang kata, Ustaz, semalam saya pergi Isra' dan Mi'raj, kita kena tanya, dah makan ubat belum? Ke terlebih makan ubat? Tapi perjuangan hijrah adalah perjuangan menegakkan agama yang kita dituntut untuk buat. Maka Allah tak hantar Isra' dan Allah tak hantar burak kepada Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, kerana semua orang Islam terlibat dalam hijrah sewaktu mana mereka berada di Mekah. Muhajirin pergi hijrah. Kalau Nabi terima burak, orang kan kata kita tak payah hijrah lah, sebab Nabi ada burak, kita mana ada burak, beruk je ada. Maka sebab itu Allah Ta'ala tidak memberikan burak, dan Nabi pun tak request burak. Walaupun burak mana ada penumpang lain, free je, dia bukan macam train nak pergi ke Madinah yang tiket kadang-kadang habis, kan? Burak tidak ada penumpang melainkan hanya yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Tapi Nabi tak minta. Nabi tahu ini perjuangan menegakkan agama. Duduk di Gua Sur 3 malam. Lepas tu barulah Nabi SAW keluar. Ada riwayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan di pintu gua itu sarang laba-laba. Kemudian ada pula sarang burung merpati. Riwayat itu riwayat yang tidak sahih. Syekh Al-Albani mengatakan riwayat itu tidak sahih. Tetapi ulama-ulama sirah ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak begitu ketat dalam penerimaan riwayat sirah yang tak ada kaitan dengan akidah dan juga hukum. Kalau sekadar daif ringan, mereka terima. Maka sebab itu kita tengok dalam lambang Ma'al Hijrah tu ada sarang laba-laba sebagai satu simbol yang mana di pintu gua itu pernah diletakkan. Walaupun riwayatnya tidak begitu kuat. Kenapa diletakkan sarang laba-laba di situ? Allah nak memberikan isyarat kepada Quraisy yang duduk di pintu gua tu, kalau Muhammad dan Abu Bakar dah masuk, mestilah rosak sarang ni. Kalau Muhammad dan Abu Bakar dah masuk, mesti burung merpati ni akan lari. Bila ada di situ, menunjukkan tak ada siapa kat dalam. Jadi orang pun tak jadi cek. Dan akhirnya Nabi SAW pun berjayalah sampai di Madinah. Dan dalam peristiwa perjalanan ke Madinah ni, Nabi terpaksa upah lagi seorang, panggil lagi seorang yang namanya Amir bin Fuhairah untuk lalukan kambing di mana tempat Nabi berpijak. Sebab orang Quraisy ni, dia orang ada kehebatan, tengok tanah, tahu ada tapak kaki orang dan tahu siapa dia. Jadi terpaksa ambil Amir bin Fuhairah, bawa kambing dia lalu kawasan tu, supaya kaki kambing tu akan memadam jejak kaki Nabi SAW dan Abu Bakar. Jadi dalam peristiwa hijrah ni kita kata ramai yang terlibat. Nabi terlibat, Abu Bakar terlibat, Asma terlibat, Amir bin Fuhairah terlibat, Abdullah bin Uraiqid terlibat, orang Ansar pun terlibat. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Dalam perjuangan agama ni, nak menegakkan dakwah, nak dakwah orang masuk pada Islam, nak ajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan hanya ustaz-ustaz je kena terlibat. Semua orang kena terlibat. Masing-masing buat peranan masing-masing. Seperti mana Abdullah bin Uraiqid yang bukan Islam tu pun ada peranan dia untuk membawa Nabi SAW selamat sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu cerita dia lah, lebih kurang kan. Jadi ada siapa nak naik gua tu? Kalau ada, kami hantar, lepas tu kami balik lah. Tak ada Alhamdulillah. Ada soalan? Kita asalnya tak jangka akan ada ruang di sini. Kita ingat kita nak berada di Muzdalifah,
baru kita cerita. Tapi tengok macam suasana mengizinkan. Jadi begitulah. Saudi ni dia tak bagi kita berhimpun ramai-ramai. Sebab tu ziarah dalam pun kita kena pecah 2 kumpulan supaya tak terlalu ramai. Nanti dia akan halau. Kan? Itu Saudi punya prosedur yang kita kena akur jugalah. Jadi kita terpaksa mencari ruang. Kalau ada ruang, kita akan berkumpul macam ni lah. Seronok sikit kan? InsyaAllah. Jadi kalau tak ada soalan, Datuk Seri mungkin ada nak tambah? Datuk Seri tak ada nak tambah, dia dah tunduk. Syekh ada nak tambah? Nanti Syekh Wan Syukri pun akan bagi pengisian sikit. Bila mana sampai waktunya nanti, insyaAllah. Okey? Kita bergerak ke lokasi yang seterusnya. Masing-masing ingat